Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء تصرفه عن من تشاء. اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونهذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kerana percayalah orang yang bertakwa. Sebenarnya kita menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan masa untuk kita hadir ke surau, dan telah pun kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insya-Allah kita akan meneruskan pengajian sirah nabawiyah yang kita berhenti 2 kali awal PKP, kemudian ada kali yang kedua yang ditutup kembali kawasan ni lah kan, tutup balik. Jadi kita berhenti pula ni, pula kita sambung. Jadi insya-Allah kita akan menyambung kembali pada, kalau tak silap hari ni kita dah baca pada hal ehwal masyarakat, gambaran masyarakat Arab Jahiliyah. Jadi kita akan terus pada pertemuan kita kali ini, iaitu pada tajuk keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda itu nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi sebelum itu marilah kita buka dahulu majlis ilmu kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين اللهم آمين. Keturunan Rasulullah SAW dan keluarga baginda. Keturunan Rasulullah SAW boleh dibahagikan kepada 3 peringkat. Peringkat pertama disepakati semua ahli sirah, iaitu keturunan baginda hingga Adnan. Itu peringkat pertama. Peringkat yang kedua, ahli sirah berikhtilaf pendapat, berbeza pandangan. Padanya ada yang bertawakuf, dan ada pendapat yang membicarakan mengenai dengannya.
Ada pendapat yang tawakuf dia berhenti, maksud dia tak bincang pasal apa dari sudut apa kita nak sebut kesahihan dia punya susu galuh nasab tu. Kemudian tu peringkat yang kedua. Manakala peringkat ketiga, di mana kita meragui padanya tentang beberapa perkara tidak sahih, iaitu peringkat dia dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Adam alaihissalam. Telah pun kita bicara secara sepintas lalu. Berikut diperturunkan huraian secara detail mengenai ketiga-tiga peringkat itu. Baik, peringkat yang pertama ni, makna yang hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sehingga Adnan. Sehingga Adnan itu sebelum daripada itu selepaslah ya. Selepas daripada Nabi Allah Ismail. Baik, jadi kita baca panjanglah dia punya ni. Susu galuh nasab, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bergelar As-Saybah, bin Hashim bergelar Amru, bin Abdul Manaf bergelar Al-Mughirah, bin Qusay, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr bergelar Quraisy. Pada beliau dinasabkan kabilah ini, kabilah Quraisy. Bin Malik bin Nadr bergelar Qais, bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bergelar Amir, bin Alyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai situ. Itu peringkat atau bahagian yang pertama yang disepakati ahli sirah. Peringkat yang kedua atau bahagian yang kedua yang berikhtilaf pendapat. Ada yang tawakuf, dia tak mau bicara pasal takut berlaku kesilapan dari sudut Sayyidina Muhammad dia punya nasab tadi. Ada yang membicarakan. Jadi hak kita nak baca ni hak pandangan yang membicarakan lah, pasal ada sebut sini. Itu bahagian yang kedua, Adnan bin Ud bin Hamisa bin Sulaman bin Aus bin Buz bin Qamwal bin Ubay bin Awwam bin Nashid bin Hada bin Baldas bin Yadalaf bin Tabakh bin Jahim bin Nahish bin Mahi bin Aid bin Abqar bin Abid bin Adda bin Hamdan bin Simbar bin Yathir bin Yahzan bin Yalhan bin Arwa'a bin Ayn bin Daishan bin Aisar bin Afham bin Muqsir bin Nahis bin Zar bin Sumah bin Madhi bin Audah bin Uram bin Qidad bin Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Itu peringkat yang kedua. Tapi benarlah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui nasab ni lah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ni turun di sini. Cuma yang kata ikhtilaf tadi tu panjang banyak nama tadi kan. Jadi dari sudut kaedah hukum tak ada tidak terkesan sangatlah, maksud tidak nak sebut nak rosak pada iman, tak ada lah ya. Cuma dari sudut adab lah kan. Kerana boleh jadi ini ada berlaku bukan kawan ni, boleh jadi ikhtilaf tadi. Manakala bahagian yang ketiga ni lagi atas, dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Adam alaihissalam. Baik, kalau ikut di sini disebutkan banyak perkara yang tidak sahih lah pada nasab dari bahagian yang ketiga ni. Tapi dinyatakan dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqil Maktum ini sebagai susu galuh tu. Kalau kita sendiri pun siapa mana ya. Arab ni okey lagi pasal depa sentiasa kita kata jaga dia punya nasab dia. Kalau kita siapa mana apa keturunan kita boleh ingat. Kita bin ayah kita, bin tu kita, bin
moyang. Tapi mana boleh lagi? Banyak-banyak. Berapa generasi kita boleh sampai. Biasanya masyarakat Melayu kita tak berapa nak dari sudut nasab ni, melainkan orang ternama lah. Dia dijaga lah. Umpamanya sultan kan, orang yang ada nama, dia ni lah, ada lah dia punya ni. Kita ni siapa dia lah kan. Baik. Jadi ni kalau orang Arab ni, Allahumma salli ala Muhammad, bahagian pertama ni yang disepakati, maksudnya diakui lah sah dari sudut nasab tadi sampai kepada Adnan. Banyak generasi tu, 10 lebih 15. Mana Allahumma salli ala Muhammad melangkaui ratusan tahun. Ya, sebenarnya 3 generasi itu kita katakan 100 lah, kita kata lebih kurang 100 tahun. 100 tahun, 3 ke 4 generasi itu 100 tahun. Jadi kalau kata 15 generasi, banyak tu. Tu. Baik. Jadi ini yang kita disebutkan dalam kitab ni nasab. Ya, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringkat pertama hingga Adnan. Peringkat yang kedua dari Adnan hingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Peringkat yang ketiga dari Nabi Ibrahim alaihissalam hingga Nabi Adam alaihissalam. Peringkat ketiga kita tak baca lagi. Ibrahim bin Taruq bergelar Azar, yang disebut dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Nabi Ibrahim Rasulullah Muhammad berdakwah kepada ayahnya yang bernama Azar. Baik. Bin Nahur bin Saru atau Saru bin Raw bin Falah bin Abir bin Shalil bin Arfashad bin Sam bin Nuh alaihissalam, bin Lamid bin Mutawashlih bin Akhnur, dikenali sebagai Nabi Idris alaihissalam, bin Yarid bin Mahali bin Qainan bin Anushah bin Syid bin Adam alaihissalam. Mana ni sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam lah. Mana sampai manusia pertama. Kita semua akan sampai, kita semua ni sampai ya kepada Nabi Adam lah. Cuma nasab turun tu tak tahu lah kan. Tak ada orang kata saya ni bukan dari Nabi Adam. Dari mana? Mari dari mana? Mari dari chimpanzee ya. Teori apa? Darwin. Darwin kata manusia ni berevolusi daripada chimpanzee. Itu Darwin lah. Atau orang yang tak mengaku daripada Nabi Adam. Tu pokok chimpanzee. Pasal jelas dah kita orang beriman jelas dah manusia pertama yang Allah ciptakan adalah Nabi Adam. Kemudian diciptakan isterinya Hawa yang Allah sebut dalam surah An-Nisa yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Itu dari sudut penciptaan manusia, hak manusia. Siapa kita hari ini, siapa kiamat. Iaitu dimulai dengan min nafsin wahidah, iaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, diciptakan daripada Adam isterinya Hawa. Kemudian wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Daripada dua orang ni Adam dan Hawa berkembang biak, wa batha minhuma, berkembang dari dua ni ramai dalam kalangan lelaki dan perempuan. Tu. Jadi siapa pun tak boleh nak nafikan. Makna dia tak boleh kata aku ni bukan dari Nabi Adam. Pasal semua manusia ni adalah daripada Nabi Adam. Walaupun kata jauh rupa kan, aku ni kulit sawo matang, ni hitam lekat. Apa Afrika, hitam lekat ikut mana. Jauh beza kan. So, kalau kita baca umpamanya tafsir ayat
penciptaan Nabi Adam ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahawa dalam tafsir umpamanya Nurul Ihsan sebut bahawa ketika Allah nak ciptakan Nabi Adam, alamnya ada, bumi semua ada. Maka Allah perintah kepada malaikat untuk ambil tanah bumi. Pasal manusia kan dicipta daripada mintin, daripada tanah. Maka diperintahkan ambil tanah. Maka diambil tanah, disebut riwayat 7 jenis tanah. Kan macam-macam warna kan tanah tu. Daripada warna tanah tu lah hak kita manusia ni berkembang. Ada warna hitam legam. Kalau kita nak kata lah ni kita tak boleh nak hina kan. Tapi masing-masing ada dia punya ni lah. Golongan hitam lega dia nampak pasangan hitam lega dia comel. Itu depa kahwin. Pasangan depa sesama depa. Begitu. Dia macam-macam lah. Ya, kerana tu Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan, menentukan dan berpasang-pasangan. Jadi daripada Nabi Adam tadi dia disebut kalau 7 jenis tanah macam-macam mana? Mari campuran pula. Campuran tanah. Baik. Macam kita katalah tu dari sudut campuran ni, kalau kata umpamanya 2 orang hak nikah, laki kulit hitam. Contohlah hitam lega, isteri putih. Putih tu nikah 2 orang ni, anak tubik ke mana? Wallahu a'lam. Kalau ikut pak hitam lega, ikut mak putih, capur. Cekelat. Masuk kerana tadi percampuran genetik. Mana kita ni genetik kita semua manusia daripada Nabi Adam yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan daripada pelbagai macam warna tanah. Sebab itu kita tak boleh nak dari sudut bangsa, dari sudut warna kulit, kita tidak boleh kita nak sebut ke mana menghina dan boleh. Kita tengok orang apa ni, uduh tu orang apa ni. Hitam dah hitam, legam pula dah boleh. Pasal tu Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Baik. Dalam pada itu Allah sebut apa dari sudut warna kulit tidak Allah Subhanahu Wa Taala tengok. Yang Allah tengok pada qulubikum wa a'malikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada rupa kulit, rupa barang, comel ke putih ke, tidak. Wala ila amwalikum, tidak Allah tengok pada harta. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada qulubikum, hati yang iman dan takwa duduk dalam, wa a'malikum dan amalan kamu. Bukan dilihat pada kulit. Sebab itu Bilal bin Rabah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kulit gelap. Tu mana paling yang menjadi keutamaan di situ adalah iman tu. Bukan pada warna kulit, bukan pada bangsa. Baik. Jadi seterusnya itu bahagian peringkat pada nasab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipecah kepada 3 bahagian. Kenapa 3? Kerana hak pertama yang disepakati, yang boleh kita pegang. Yang kedua yang berlaku ikhtilaf, ada beza pandangan. Yang ketiga dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Adam, yang ni banyak benda yang tidak sahih. Kerana hak dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Adam ni nak sebut ke mana jauh sangat. Bila jauh ni nak cari dia punya kita katakan sejarahnya, sirahnya, kemudian
apa tu nasab tadi ni payahlah. Dari sudut kesahihan tu kuranglah. Baik. Tapi pastinya dari Nabi Adam belakang. Dari Nabi Adam tu betul dah. Kemudian dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu betul dah. Baik. Kemudian keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenali sebagai keluarga Hashimiyah. Nasab kepada Hashim bin Abdul Manaf. Oleh itu ada baiknya kita memperkatakan secara ringkas mengenai Hashim dan orang-orang selepas beliau. Baik. Hashim seperti yang telah kita sebut sebagai orang yang bertanggungjawab memberi minum dan makan kepada jemaah haji. Tugas ini diwarisi dari Banu Abdul Manaf. Setelah Banu Abdul Manaf dan Banu Abdul Dar bersetuju membahagikan jawatan ini sesama mereka. Hashim adalah tokoh yang kaya dan berpangkat. Beliaulah orang pertama yang makanan bubur roti kepada jemaah haji di Makkah. Asal nama beliau Amru. Kemudian dinamakan Hashim yang bererti memecah, karena beliau memecah-mecahkan roti untuk dibuat bubur. Pecah-pecah roti. Beliau adalah tokoh yang merancang 2 perjalanan Quraisy di musim sejuk dan panas. Baik, dalam cerita perihalnya, beliau keluar untuk berniaga ke negeri Syam. Setibanya beliau di Madinah, terus berkahwin dengan Salmi binti Amr. Dia adalah salah seorang anak lelaki Adi bin An-Najjar. Di Madinah beliau tinggal beberapa ketika bersama isterinya, kemudian barulah beliau bergerak ke negeri Syam. Beliau tinggalkan isteri yang baru dikahwininya di Madinah, iaitu tadi itu Salmi tadi. Baik. Perkahwinan itu membawa Salmi mengandung anak sulungnya, iaitu Abdul Muttalib, datuk Nabi. Semasa Hashim di Gaza, Palestin, bumi Palestin, beliau meninggal dunia di sana. Setelah itu isterinya Salmi melahirkan Abdul Manaf pada tahun 497 Masehi. Beliau menamakannya Syaibah kerana terdapat tumpukan uban di kepalanya. Untuk isterinya Salmi mendidik anaknya Abdul Muttalib di Yathrib, Madinah sekarang. Hal ini tidak diketahui oleh keluarga Hashim di Makkah. Tadi Hashim tadi bermusafir tadi, singgah di Yathrib, menikah di situ. Kemudian barulah meneruskan perjalanan ke Syam. Ni orang dulu macam apa? Orang dulu tu kita dulu jenis mengembara jalan singgah sini, menikah sini. Nikah. Tu jalan lagi pula. Tinggal ni ada anak. Jalan pula. Singgah mana? Nikah pula. Orang dulu banyak isteri. Biasa dia mengembara berjalan. Orang ahlan ni seorang nak banyak payah kan. Biasa duduk sini bukan mengembara kan. Mengembara berjalan pun berjalan dengan isteri anak-anak. Dulu kan berjalan pun Allahumma salli ala Muhammad. Bukan ada kereta. Bukan ada kapal terbang. Jalan makan masa. Jadi dengan mengembara tadi, singgah situ, duduk situ, yalah, duduk dalam kawasan tu, masyarakat tu. Kemudian mari seorang menikah dengan anak dara, menikah. Lepas tu nak sambung jalan pula. Tinggal sambung jalan pula. Baik, mana tadi? InsyaAllah sudah. Baik. Hal ini tidak diketahui oleh keluarga Hashim di Makkah. Dengan ini Hashim mempunyai 4 orang anak lelaki, iaitu Asad, Abu Saifi, Nadlah dan Abdul Muttalib. Dan anak perempuan seramai 5 orang, Asy-Syifa, Khalidah, Dhaifah, Raqiyah dan Jannah. Baik. Jadi anak Abdul Muttalib ni adalah anak yang paling bongsu lah. Walaupun ni kerana tadi anak lelaki 4 orang, mana Abdul Muttalib yang paling last bongsu. Daripada kesemua ni Abdul Muttalib lah yang paling bongsu. Pasal hak lain-lain ni adalah isterinya yang di Makkah ni. Kerana berjalan ke Madinah, Yathrib ni tinggal situ, nikahlah dengan Salmi. Kemudian Salmi ni mengandung. Dalam tu dia tak tahu kan. Dia berjalan pula ke Syam. Pasal dia perjalanan dia nak pergi ke Syam, tapi singgah mari di Yathrib.
Sehingga dia Yasin kahwin. Kemudian Allah SWT Muhammad tu berjalan. Perempuan ni di sini mengandung. Jadi anak dia termasuklah Allah SWT Muhammad Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni maknanya adalah daripada keturunan jugalah. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada sinilah, daripada Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim. Walaupun pada sisi nasab keturunan Hashim ni banyaklah sebenarnya tu, melalui isteri yang pertama, isteri yang ada tu di Makkah. Ada berapa orang? 8 orang. 3 lelaki, 5 perempuan. Cuma dalam mengembara tadi ni berjalan untuk meniaga, musafir meniaga, menikah seorang lagi. Itu dapat anak seorang lagi. Baik, itu Allah SWT Muhammad kita nak sebut kelebihan lah, kelebihan menikah tu kan. Malah kalau kata menikah ramai, anak pun ramai. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Bukan apa ialah dari sudut menikah ramai poligami apa semua, kerana ia adalah syariat kan. Tak boleh kita nak nafikan. Walaupun boleh jadi kita lelaki okey kan, pasal kita yang menikah. Boleh jadi pada perempuan, apa ni tak sayang isteri menikah seorang. Tidak sayang, ada jodoh. Jodohlah dah mampu. Dia punya kaedah Allah SWT Muhammad mampu berlaku adil nikah. Mampu, kemudian mampu berlaku adil nikah. Kalau tak mampu jangan menikah. Sunnahnya di sana iaitu menikah. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah. Mu ada isteri dah, alhamdulillah, mu ikut sunnah dah. Jangan pula orang pun nak poligami ni ikut sunnah kan. Wahai yang tak mampu, ada boleh. Hak ikut sunnah adalah menikah dia. Hak nak poligami adalah optional dia, tambahan, pilihan dia. Kalau yang mampu dari sudut kewangan, fizikal, kemudian mampu untuk berlaku adil, nikah. Jadi kita pun tak larang. Sepatutnya wanita pun tak boleh larang, pasal ia adalah syariat. Jadi wanita yang tak mau suami dia nikah ramai, ia tak boleh kahwin lelaki kaya. Lelaki kaya kan mampu nak kerana kaya. Lelaki yang sederhana lah, macam kita semua lah surau ni, semua sederhana belaka lah. Jadi sekarang itulah pasal Isyak dah masuk dah. Dan insya-Allah kita akan sambung pula pada cerita Abdul Muttalib pula. Tadi moyang Hashim, kemudian mari cerita Abdul Muttalib pula lah, iaitu untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang akan datang. Jadi sekarang itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la yasbahuna shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.